Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Pensyarah Dr. Nurul Syakimah binti Muhammad Yusof, barisan pencadang dan pembangkang yang bijaksana, rakan-rakan serta tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kami dari Kumpulan 3 akan membahaskan tajuk Should Central Bank Aim for Zero Inflation? Atau dalam masa Malaysianya ialah adakah patut Bank Negara menyasarkan inflasi sifar? Saya Hairil Azhar selaku pencadang pertama akan mengupas dengan lebih lanjut topik ini. Baik, terlebih dahulu suka untuk saya memberikan maksud atau memberikan definisi apakah itu inflasi. Pada umumnya inflasi kat sini bermakna kenaikan yang berterusan dalam tingkat harga umum. Harga umum di sini pula bermaksud harga yang menggambarkan paras harga bagi keseluruhan barangan dan perkhidmatan yang ada dalam sesuatu ekonomi pada sesuatu masa tertentu. Baik, apakah kesan-kesan inflasi ini? Inflasi ini sebenarnya banyak memberi kesan yang negatif kepada ekonomi dan penduduk bagi sesebuah negara. Kadar inflasi yang tinggi akan meningkatkan kos hidup rakyat dan ini akan mengurangkan taraf hidup mereka ni. Agihan faktor-faktor pengeluaran juga menjadi tidak cekap dan akan merugikan ekonomi negara tersebut. Bagi individu pula, inflasi ini akan mengurangkan pendapatan mereka. Keadaan ini akan menjadi lebih serius jika kadar kenaikan harga atau kadar inflasi jauh lebih tinggi daripada kadar kenaikan pendapatan individu berkenaan. Pengurangan pendapatan akan berlaku dengan ketara kepada pekerja-pekerja yang berpendapatan tetap. Kita akan lihat apakah maksud inflasi sifar. Inflasi sifar bermaksud sesuatu keadaan di mana tidak berlaku apa-apa kenaikan pada indeks harga pengguna tahun semasa berbanding dengan indeks harga pengguna pada tahun asas. Dalam keadaan ini, paras harga adalah kekal dan tidak berubah bagi tempoh masa tertentu. Untuk itu, saya akan membahaskan poin saya yang pertama selaku pencadang, iaitu firm is in better position to do adjustment and planning. Okay, in reducing salary and reducing the amount of workers. Maksudnya kat sini ialah syarikat atau pengeluar berada dalam keadaan yang boleh merancang semula perjalanan operasi, menerapkan polisi baru bagi menambah baik semula kitaran ekonomi syarikat tersebut. Dengan ini kita boleh nampak ya, ada syarikat-syarikat yang mengurangkan pengambilan pekerja dan juga penetapan semula kadar gaji untuk pengambilan pekerja-pekerja yang baru ni. Sebagai contoh saya beri, seorang pekerja yang senior dengan gaji yang lebih tinggi akan diberhentikan dan diganti oleh seorang pekerja yang baru dengan gaji yang lebih rendah. Dalam keadaan sekarang, kalau kita tengok di mana ribuan orang kehilangan pekerjaannya, pekerja tersebut terpaksa menerima tawaran pekerja walaupun dengan gaji yang lebih rendah. Baik, dengan itu saya mempersilakan pihak pembangkang pihak pembangkang pertama untuk memberikan hujah-hujah beliau. Dipersilakan. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada pihak pencadang pertama, Tuan Hairil. Saya Han daripada pihak pembangkang. Sebelum saya teruskan hujah saya yang pertama, ingin saya bidas dahulu hujah Tuan Hairil sebentar tadi. Dikatakan dengan anggapan kadar zero inflasi, pihak syarikat boleh mengurangkan pekerja ataupun mengurangkan gaji pekerja untuk menambah baik kitaran ekonomi syarikat. Namun perkara ini tidak boleh diterima baik oleh para pekerja. Mereka boleh melakukan mogok ataupun kita boleh dapat lihat kadar prestasi pekerjaan mereka akan berkurangan. Jika kita fokuskan masalah inflasi ini dalam negara kita sendiri, negara kita Malaysia, saya percaya bahawa setiap pekerja itu tidak mahu gajinya dipotong kerana setiap pekerja mempunyai tanggungjawab yang berbeza-beza. Setiap pekerja mahukan kenaikan gaji. Okay, tidak kira kenaikan secara tahunan ataupun bonus. Dua insentif ini kita dapat lihat dapat memberi semangat, dapat memberi suntikan semangat kepada pekerja untuk lebih committed, lebih bersemangat untuk melakukan pekerjaan mereka. Jika kita lihat sewaktu COVID-19, rata-ratanya pekerja ada yang dibuang pekerjaan, ada yang gajinya dipotong 100% namun tidak diberhentikan. Sehingga
rakyat terpaksa mencari pekerjaan lain ataupun membuat dua jenis pekerjaan ataupun membuat Grab Food ataupun Grab Food Panda. Okey, ini dikatakan rakyat itu memerlukan duit untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka. Sehingga kan kerajaan Malaysia terpaksa membuat satu lagi inisiatif membolehkan rakyat mengeluarkan KWSP mereka melalui program iSinar dan juga iLestari. Walaupun duit ini sepatutnya digunakan pada masa tua ataupun untuk mereka membeli rumah pada masa akan datang. Dari tahun 1985 sehingga 2020, Malaysia tidak pernah mengalami kadar inflasi bawah daripada 0%. Bahkan pada tahun ini, buat pertama kalinya Malaysia mengalami kadar inflasi jatuh bawah paras 0%, iaitu negatif 1.13%. Hal ini adalah kerana kesan daripada COVID-19. Mengikut laman web statista.com, laman web ini meramalkan kadar inflasi untuk 2021 akan meningkat sebanyak 2.42%. Dengan andaian ini, pihak syarikat dapat merancang baik pembahagian bajet dengan lebih sempurna. Sebagai contoh, pihak syarikat khususkan sejumlah wang untuk staf rekrutmen dan juga marketing. Dengan marketing pada zaman sekarang yang begitu banyak jenis, ada yang lebih fokuskan kepada ilustrasi grafik, ada yang lebih fokuskan kepada ads ataupun FB ads, IG ads, ataupun sekarang kita dapat lihat mereka banyak peniaga-peniaga kecil memasarkan barangan mereka di Shopee. Kita dapat lihat food traffic di Shopee lebih tinggi daripada Lazada. Oleh itu, pihak syarikat boleh spend duit untuk marketing di Shopee. Dengan ini dapat meningkatkan lagi jumlah keuntungan sesebuah syarikat. Apabila keuntungan sesebuah syarikat itu meningkat, pihak syarikat boleh memberi bonus ataupun insentif ataupun kenaikan gaji kepada pekerja mereka. Demikian tadi adalah hujah saya daripada pihak pembangkang. Saya akhiri hujah saya pada hari ini dengan ucapan terima kasih. Terima kasih diucapkan daripada pihak pembangkang iaitu Han. Di sini saya dari pihak pencadang akan meneruskan poin saya iaitu lower inflation will reduce good prices. Berada di satu zaman yang sangat mencabar ini sesungguhnya menguji manusia dari pelbagai sudut. Tahap ekonomi yang seperti telur di hujung tanduk ditambah pula dengan nilai mata wang yang berada di tahap paling rendah. Dalam tempoh 17 tahun menuntut mereka yang kuat sahaja akan mampu meneruskan kehidupan. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itulah kehidupan masyarakat yang berada di kelas rendah dan sederhana. Inflasi sifar akan menyebabkan penurunan harga barangan. Kerajaan menyedari bahawa inflasi boleh menimbulkan kesan buruk kepada perkembangan ekonomi negara. Kos sara hidup dan taraf hidup yang berpendapatan rendah. Sekiranya tuan-tuan pernah ingat pada masa dahulu kerajaan telah melaksanakan kempen anti-inflasi untuk meningkatkan kesedaran dan perubahan sikap pembeli untuk membantu membendung inflasi. Objektif utama kempen ialah untuk mengurangkan kadar inflasi ke tahap yang paling rendah sehingga mencapai tahap sifar. Sebagai contoh, menggalakkan pengguna supaya membeli barangan buatan Malaysia, mengelakkan pembelian tidak dirancang, membeli hanya barangan yang benar-benar diperlukan, menggalakkan para pengguna berjimat cermat dan menabung. Yang paling penting iaitu menggalakkan pembentukan imej pengguna yang bijaksana. Thank you, Mr. Razi, for your point of view, and I do understand your concern. But from my point of view, if people focus on buying just the necessary good, right,
then what will happen to the luxury company or luxury hotel, for example? Or this branded company has their own aim and they know who to target. But due to this practice, people are not willing to spend their money on these luxury goods, which will actually bring a negative impact to the company and also increase the unemployment rate in our country. For example, due to COVID-19, that's a lot of shops that decided to shut down, and Robinson is one of them. Like what Han mentioned earlier, if our government aim for 2 to 3% of inflation, it will bring a positive impact to the company and also to the people, because company has extra income and they'll be able to actually increase the people salary, and people has an extra income which they'll be able to actually enjoy and fulfill their needs and also their want. Terima kasih diucapkan di atas ujahan yang diberikan oleh Sarah itu tadi. Bagi poin seterusnya daripada pihak pencadang adalah iaitu encourage people to buy only necessary thing, iaitu barang keperluan merupakan kepentingan asas yang diperlukan oleh setiap manusia untuk meneruskan kehidupan. Keperluan terdiri daripada barang atau perkhidmatan yang membolehkan manusia hidup pada tahap minimum. Sebagai contoh, barang-barang keperluan adalah makanan. Makanan adalah untuk pertumbuhan tubuh badan dan kesihatan, dan pakaian iaitu untuk melindungi tubuh badan kita, dan tempat tinggal iaitu melindungi daripada keadaan cuaca dan binatang buas. Berbeza pula dengan barang kehendak adalah barang keinginan terhadap barang perkhidmatan untuk hidup yang lebih selesa dan mewah daripada keadaan asal, serta dapat meningkatkan taraf kehidupan. Barang dan perkhidmatan yang memberi keselesaan dan keseronokan. Sebagai contoh, kereta mewah, jam mewah, telefon mahal dan sebagainya. Barang kehendak ini tidak dapat dipuaskan dengan sepenuhnya kerana kehendak manusia berubah-ubah mengikut cita rasa dan kemampuan. Thank you, Mr. Razi, for your another point of view. And it's not that I don't agree with you, but everyone has their own debt which they need to pay. And with low inflation, it will actually affect their income as well. People have to spend a higher percentage of income on debt repayment and leaving less income for other spending. This is not good for a country which has a very low income per capita. Our own country experienced this last year. Due to COVID-19, the percentage of unemployment rate increased. How do you expect these people to pay their debt when they have no income? This same goes to those who experience salary deduction, because the amount of that will remain the same no matter what our inflation status is at. As for the conclusion, we do not agree with central bank to aim for zero inflation. If the central bank aims for zero inflation, it will be able to reduce the price of goods, but the people will be having a hard time to pay their debt due to the low income which was affected by low inflation. Even though the zero inflation will be able to encourage people to only buy the necessary good, but how about the luxury goods? It will actually bring a negative impact to the company, which indirectly also increase the unemployment rate in our country. And although during zero inflation, firm will be in a better position to do adjustment and planning, but it will actually become the hardest time for them to adjust the price of goods and also salary. Would you rather to have your salary deduction or free salary? I myself would rather my salary to be freeze than to be deducted. Free salary means you won't be getting any increment in a period of time, but your salary will still remain the same until your company hit the target. Why should we aim for zero inflation if we can actually maintain our inflation in 2 to 3%?